Untuk topik 2 ni kita mempersilakan tentang set perut oleh VM Safidah. Persilakan. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Okey, sekejap nak pasang. Okey, terima kasih pada MC. Okey, tajuk saya pada hari ini adalah berkaitan dengan set perut. Okey. Okey, set perut, fiber, protein dan lactoberry. Okey, apa kaitan set perut kita dengan kesihatan, orang kata asas kesihatan. Okey. Okey, cuba kita tengok gambar rajah ni. Okey, ini adalah gambar rajah rentas badan manusia. Okey. Kita nampakkan daripada esophagus, kita nampak salur ni liver, lepas tu usus kecil dan usus besar. Okey. Okey, apa punca jadinya kita mendapat penyakit? Sebenarnya punca je tak adalah orang kata itu sebesar mana pun sebenarnya. Okey, punca dia sikit je. Tapi bila kita tak jaga dia dengan betul dan tak uruskan dia dengan betul. Alon dah share screen ke? Ada screen tak? Dah share dah ni? Belum nampak. Belum nampak? Okey, jap. Tak ada share screen Oh, ya ke? Macam mana nak share pula? Tak nak share ke? Macam mana? Kat sini pula. Cuba Kak Ina share kejap. Okey, jap. So, Alung keluar Tak ada nak keluar. Kosong. Nizam, Kak Ina tak boleh share lah Nizam. Pada the host disable participants screen. Nak sekejap Alung keluar dulu, pasal Alung masuk balik. Okey. Sekejap Ataupun Nizam yang allow. Nizam? Tak boleh pula. Kak Ina tak boleh share pula. Sekejap Kak Ina, sekejap. Sepatutnya boleh je share. Tak keluar pun ni. Okey. Kak Ina boleh share. Okey je. Dah nampak ke? Okey ke? Oh, ni lain ni. Nampak tak? Okey. Nampak. Alhamdulillah nampak. Sekejap Kak Ina nak bagi jadi slideshow. Okey Kak Long. Tapi suara dengar kan? Suara dengar. Kak Long nampak skrin tak? Kak Long nampak skrin. Dengar. Okey, terus. Nampak skrin. Alam tengah yang ni. Okey, yang tu. Okey, yang ni kan. InsyaAllah dengar. Okay, nampak kan? Ada nombor telefon. Nampak. Nampak kan? Okey, so sekarang ni kenapa kita mendapat penyakit yang menjadi bertambah kronik? Sebenarnya kita tak uruskan dengan betul. Okey, saya refer pada buku kat sini. Nampak kan ni? Ada nampak tak? Ni. Buku ni I Sihat tahun Julai 2013.
Okey, dekat sini. Nak. Ha? Boleh. Nanti dulu Kak Nal tak habis lagi. Okey. Okey apa ni Sihat Julai 2013 dia cakap dekat sini. Okey, dia cakap kat sini perangkaan kanser usus di Malaysia adalah 90% daripada pesakit kanser adalah mereka yang berusia 40 tahun yang ke atas. Ini tahun 2013 bulan Julai. Sekarang ni 2021. Maksudnya lagi bertambah masalah lah daripada umur 40. Mungkin sekarang ni kanak-kanak dan umur dalam 20-an pun dah banyak dapat masalah kanser usus. Okey, dekat sini dia cakap turut menyerang golongan muda atas faktor pemakanan dan cara hidup yang tidak sihat seperti kurang bersenam dan merokok. So kita tengok banyakkan sekarang kes-kes yang budak-budak pun dah merokok, jadi pemakanan pun tak jaga. Sekarang ni pula dah lepas dalam PKP dah boleh bebas, kita boleh pergi makan mana merata-rata, dah boleh pergi McD, malam-malam pun makan kan. Jadi gaya hidup tu tak bagus dah sekarang ni. Okey, kesedaran tahap kesihatan usus masih rendah. Kebanyakan kebanyakan sekarang ni kenapa kita jadi masalah yang menjadi bertambah kronik sebabnya kita cara gaya hidup kita tak sihat. Okey Kak Nah. Okey, sekarang kita tengok sini sistem penghadaman yang sihat. Okey, kita tengok liver kita kalau sihat dengan esophagus semua tegak-tegak kan. Ni gallbladder, pancreas, stomach semua cantik. Okey, tapi cuba kita tengok gambar yang sebelah sini. Okey, kita banyak sekarang ni tengok saraf kan yang dekat bahagian usus ni kita pun banyak saraf kan. Jadi semuanya orang kata cantik. Okey, kita punya mungkin masa muda-muda dulu sihat walafiat. Maksudnya semua sihat belaka. Okey, kita tengok. Okey, tahukah? Sebab Alun tak apa nampak sangat dekat sini. Okey, tahukah anda? Okey, usus menyerap nutrien yang diperlukan dari makanan yang sihat. Okey, cuba kita tengok cara pemakanan kita sekarang. Kita serap makanan cara makanan kita sekarang macam mana? Cukup tak nutrien? Cuba kita tengok kalau kita pergi makan-makan dekat luar, yang saya perhatilah yang dekat luar kebanyakan yang kita makan, kebanyakannya semuanya yang manis-manis, yang lemak-lemak, kan yang orang kata yang fast-fast, maksudnya yang semua nak cepat-cepat. Jadi kita punya nutrien tu rasa-rasanya boleh serap ke? Okey, cuba tengok lagi. Dekat usus kita pula ada untuk menggalakkan sistem imun yang baik dengan vitamin dan mineral yang diperlukan serta menyingkirkan toksin dan bahan kimia. 80% daripada sistem imunisasi badan manusia terletak dalam gastrousus. Maksudnya kalau kita tak jaga gastrousus kita ni dengan betul, tak serap vitamin dengan betul, mineral pun tak cukup, lambat singkir toksin, bahan kimia banyak, memang kita punya immune system memang drop. Okay, sebab tu sekarang ni kita cepat sangat mendapat virus yang agresif. Okey, kat sini tengok menghapuskan toksin dengan mempunyai serat dan air yang cukup untuk mengeluarkan bahan buangan keluar dari badan. Okey, sekarang kita tengok dekat sini usus kita ni, okay, kita ni cukup tak minum air satu hari? Cukup tak serat? Okey, kebanyakannya kita nak menghapuskan toksin dengan mempunyai serat dan air. Jadi bila kurang serat dan air, macam mana kita nak singkirkan toksin tu dengan cepat? Okey, jadi bila lambat toksin tu keluar, dia akan jadi masalah yang besar. Okey. Okey Kak Nah. Okey, tengok usus juga merupakan otak kedua manusia. Okey, otak pertama, apa fungsi dia? Okey, dekat kepala otak pertama kita ni. Okey, mental.
pemikiran logik, okey, pemikiran strategik, pemikiran rasional, okey. Sekarang kan kita banyak dapat kes-kes yang mental, masalah mental yang boleh mengakibatkan pembunuhan. Okey. Otak pertama ni, mental ni maksudnya tak dijaga dengan betul. Jadi bila usus kita tak diurus dengan betul, masalah mental ni akan berlaku. Sekarang ni banyak kes-kes yang masalah mental pun, budak-budak pun dah banyak juga masalah mental kan. Pemikiran logik, fikir benda-benda yang tak logik. So maksudnya bila pemikiran tak logik akan fikir kemungkinan-kemungkinan yang akan berlaku. Tapi sebenarnya benda tu tak wujud pun lagi, tapi secara rasionalnya. Okey. Okey, kita tengok kat sini. Okey, otak kedua. Otak kedua ialah perut. Okey, otak yang pertama letaknya dekat kepala. Jadi nak dapat kesihatan yang bagus, yang sihat, kepala ni mesti okey, mesti sihat walafiat. Okey. Sekarang otak kedua. Okey, otak kedua ni perut pula. Okey, dekat perut ni apa dia? Terletak golden guard, emosi. Okey, emosi jangan jadi barang, boleh jadi penyabar. Ada setengah tu terlampau sabar sangat pula. Kan ada yang setengah tu naluri ni perasaan. Jadi perasaan macam-macam jenis perasaan lah. Yang sihir ke apa ke, banyak dia punya kemungkinan dia perasaan ni kan. Amaran. Okey, amaran ni maksudnya perut kita ni bagi signal yang ada masalah dekat kita punya sistem organ badan. Okey, ada kaitan antara kepala dan perut. Okey, kita tengok yang dekat sini pula. Okey, sistem penghadaman yang tidak sihat. Okey, macam mana rupa dia sistem penghadaman yang tidak sihat? Okey, unhealthy colon. So kita tengok sebelah sini yang unhealthy colon. Okay, kita tengok ni masalah ni macam mana ni, macam nak terputus pun ada ni perut yang tidak sihat. Kita tengok usus yang tak sihat ni sangat-sangat kotor. Okay, kalau ikut daripada I Sihat daripada buku yang saya baca ni, daripada I Sihat, masalah yang macam ni, yang unhealthy colon ni, yang teruk ni, kebanyakannya daripada orang yang ada masalah kanser, orang yang ada masalah Parkinson's dan masalah stroke. Okey, kanser, Parkinson dan stroke. Okey, sekejap kan belum habis lagi. Okey, healthy colon. Kita tengok kita punya healthy colon bila sihat semua tegak. Okey, tak ada lendur-lendur, tak ada kecut, tak ada apa pun. Okey. Okey, kita tengok yang ni. Sebelah ni bila usus kita tak sihat, dia akan jadi radang. Jadi itulah bila kita minum kopi, kafein yang dalam kopi ni aktifkan semua saraf-saraf yang tadi kan saya dah tunjuk tadi. Usus yang slide yang awal tadi kan ada banyak saraf. Okey, bila ada banyak saraf, banyak yang kita boleh tahu masalah terdekat. Okay, kita tengok kat sini usus yang terlampau radang, okey, yang perlu kita perbaiki. Jangan kita tutupkan lagi simptom tu. So bila usus kita tak diurus dengan betul, jadilah masalah yang banyak kat sini. Jadi masalah kat sini jadi sistem pernafasan tak betul, sistem saraf, sistem pertahanan, sistem rembasan dan metabolisme, sistem peredaran dan sistem penghadaman. Jadi 6 sistem ni akan jadi celaru. Okey, sekarang kita tengok yang ni pula. Okey, kenapa perut buncit? Rasa-rasa ada tak yang perut buncit? Ada yang perut macam ni tak? Okey, kenapa kita jadi macam ni? Yang mana satu pilihan kita ni? Yang mana yang ke depan ni ke? Yang tak boleh nak ni ke? Kita sama-sama ukur dekat mana tahap kesihatan kita. Okey, kenapa perut kita jadi buncit? Okey, kita selalu ambil ringan je kan benda ni, alah biasa je, tak ada apa-apa pun. Sebenarnya petanda ini kenapa perut kita jadi buncit. Okey, kenapa? Okey, pertama kurang senaman. Okey,
Lepas tu amalan makanan kita yang kalori tinggi, sibuk dengan makan dengan KFC, dengan McD. Lepas tu makan benda yang lemak-lemak kan. Okey, sembelit ni. Jadi bila jadi sembelit, kita ambil ringan je sebenarnya. Okey, kurang serat dan buah-buahan. Okey, ini memang kita tak suka. Kurang serat dan buah-buahan ni. Okey, kurang air, tak nak minum air sebab kalau minum air terlebih nanti asyik terkencing-kencing. Okey, makanan dan minuman tinggi gula. Salah satu penyebab perut kita ni buncit adalah makan dan minuman tinggi gula. Jadi nak kurangkan buncit ni, kurangkan minuman yang tinggi gula. Okey, bila tak ada gula tak sedap kan? Jadi kita kena ubah cara hidup kita. So sekarang ni kita kena tukar cara kita untuk nak hilangkan perut buncit ni. Okay, kena rajin-rajinlah pergi senaman. Kurang-kurangnya seminggu 3 kali ke. Okay, amalan makanan kalori tinggi, kurang-kurangkan. Okay, banyak yang rebus-rebus lah buat. Okay, sembelit ni kena make sure. Kena selesai, jangan jadi faktor jadi sembelit. Okay. Okay. Mudah, ini saya jumpa dalam harian Metro. Bukan, ni dalam berita harian. Okey, mudah hilang ingatan jika perut buncit. Okey, cuba kita perhatikan yang banyak sekarang ni masalah, macam-macam masalah yang orang kata apa, yang agresif lah, yang bunuh sana bunuh sini kan. Lepas tu tak boleh nak kawal, pemikiran tu tak boleh nak kawal. Okey, salah satu punca dia kat sini. Mudah hilang ingatan. Okey. Okey, apa dia tanda-tanda usus yang kotor? Okey, tanda-tanda usus yang kotor, ini dia, tanda-tanda dia. Senang naik berat badan. Okey. Susah turun berat badan, kulit kusam dan berjerawat, cepat letih. Ni yang kita selalu kan, ini nak kurus ni kan, nak kurus. Lepas tu yang gemuk nak kurus, yang kurus nak bagi gemuk sikit. Okay, yang kulit kusam ni nak bagi lawa lagi, tepek-tepek lah, macam-macam jenis masalah. Jadi bila tak selesaikan masalah usus ni, masalah jerawat ni tetap ada. Okay, cepat letih dan lesu. Bila umur dah meningkat, nak naik tangga pun tak larat, nak pergi mana-mana pun letih, nak tidur saja kan. Okay, senang hilang fokus. Okay, mulut dan badan berbau. So kita tutup benda ni dengan deodorant ke apa-apalah yang boleh tak nak bagi berbau ni. Okay, ini semua adalah daripada punca dia ialah masalah pencernaan yang tak diuruskan dengan betul. Okay. Okay. Kebanyakan penyakit mula dengan sembelit. Okey, kita tak mengaku kan. Okey, buang air besar kurang 3 kali seminggu. Ini kat sini tulis normal. Tapi kalau ikut pada yang kita yang Xiong Ho, kebanyakannya kena berak hari-hari kan, tanda kena berak hari-hari. Okey, najis keras. Okey, meneran ketika membuang air besar, perut kembung. Ini kan selalu ni rasa perut kembung. Rasa tidak puas selepas membuang air besar. Jadi rasa macam sikit-sikit je. Okey, punca sembelit. Okey, ini punca dia. Diet tidak seimbang, kurang bersenam, gaya hidup yang terlampau sibuk. Nak berak nanti dululah, kejap lagi lah pergi. Terlampau sibuk. Tak indah pun perkara ni. Okey, tekanan dan stres. Okey, stres dengan macam-macam masalah. Okey, kehamilan genetik, tabiat merokok. Inilah pagi-pagi lagi dah orang kata apa, dah dekat mulut dah berasap dah. Kan? Okey, usia lanjut, kurang tidur. Sekarang orang sekarang dia tak suka tidur. Dia suka jalan malam-malam. Okey, gangguan hormon, kesan sampingan ubat-ubatan. Ini yang membuatkan kita jadi sembelit yang kronik. Okey. Okay, cuba kita tengok. Okay. Kita punya najis macam mana? Blob atau swash? Okay, blob. Kita tengok kita punya carta najis kita macam mana. Okay, kita tengok dulu yang nombor 1. Rasa-rasa ada tak yang nombor 1 ni? Okay, kenapa dia jadi macam tahi kambing ni?
ketulan dia keras seperti kacang. Sukar untuk keluar ni calon-calon untuk mendapat kanser. Okey, penyakit buasir. Susah nak keluar najis ni, terperap. Okey, nombor 2. Berbentuk sausage tetapi berketul-ketul. Ada pembentukan pula. Okey, nombor 3 seperti sausage tetapi terdapat rekahan di permukaan, merekah-rekah. Okey, kenapa dia jadi macam ni? Okey, nombor 4 seperti sausage atau ular, layan dan lembut. Sepatutnya najis kita mesti dapat nombor 4. Sepatutnya najis kita. Okey, nombor 5 tompok, lembut dengan bahagian tepi yang mudah dan mudah keluar. Okey. Nombor 6 ketulan, gebu dengan bahagian tepi yang bergerigi, najis yang jadi lembek. Okey, nombor 7 cair, tiada ketulan pejal atau keseluruhannya. Okey, menurut buku Ais Sihat ni, dia cakap kita kena perhatikan. Dr. Muhammad Osni kata anda perlu bergantung pada panca indera tak kala berada di bilik air kecil sebagai permulaan. Pernahkah anda terfikir mengenai bunyi yang terhasil apabila ia menyentuh air? Okey, kadang-kadang bila kita buang air besar, yang apa tu yang bukannya yang duduk, yang cangkung tu, yang mana yang cangkung ke, yang duduk atas ni. Atas ni yang macam ni, kebanyakannya bila najis kita jadi yang nombor 1, nombor 2, nombor 3 ni semua ni kan, bila dia jatuh je kadang-kadang dengar macam nak pecah benda ni kan. Pernah tak kita tahu? Tak pernah kan? Tapi kalau ikut doktor ni cakap kena dengar. Maksudnya benda ni adalah orang kata gejala-gejala supaya kita tak dapat penyakit yang kronik. Okey, dia dah bagi tahu dah. Okey, ini saya ambil daripada sumber Ais Sihat Julai 2013. Okey, Dr. Mazli kata kita kena bijak, kena pandai. Kadang-kadang orang tak nak apalah kan cakap pasal najis-najis ni kan, orang tak suka. Tapi itu yang kita kena bagi tahu pada kawan-kawan yang dia perlu tahu dia keadaan bila dia buang ni, keadaan dia dekat sini macam mana. Bagus ke tak bagus. Dia kena ambil tahu, kena tengok. Kan, kena tengok najis tu macam mana, terapung ke, tenggelam ke, kena perhatikan. Okay, anak-anak pun kita perlu tengok, bukannya diri kita sendiri. Anak-anak pun kita perlu tahu dia punya cara najis dia supaya kita boleh tahu gejala nak dapat penyakit yang kita boleh rawat. Okey. Okey, najis yang sihat. Okey, kita tengok najis yang sihat. Okey, pertama warna dan bau. Okey, warna dan bau maksudnya warna dia mesti perang kekuningan dan tidak berbau. Maksudnya kalau berbau itu adalah menunjukkan banyak dipezit yang tak dikeluarkan. Okey, bentuk dia mesti bentuk pisang, berdiameter 3 cm, panjang 6 cm. Okey, tengok nombor 3 kita kena tengok kekerasan dia pula. Biasanya mengandungi 75% hingga 80% kelembapan. Okey, 90% najis yang berair, 70% najis keras ni tidak sihat. Okey, kita punya yang mana? Nak lembab ke, berair ke, keras? Okey, kebanyakannya rasanya keras kot. Kan, yang berair ni kurang. Okey, kenapa kurang? Sebab itulah serat tu tak cukup. Okey, air tak cukup. Okey, toksik yang banyak. Okey, ambil masa 2 hingga 3 minit. Kadang-kadang bila kita pergi dekat macam tandas awam, kita duduk tunggu kat luar kan. Apalah lama sangat orang ni kat dalam kan. Berak keras ke apa? So kat sini masa pun dikira, kuantiti lebih kurang 1 kilo. Maksudnya najis yang keluar ni mesti lebih kurang 1 kilo. Agak-agak keluar ke 1 kilo najis ni. Maksudnya bila tak keluar 1 kilo ni, itulah jadi sembelit. Okey, mesti 1 kilo. Ingat tu, kuantiti dia lebih kurang 1 kilo. Maksudnya banyak, bukannya sikit. Okay, makan hari-hari kan, makan satu hari 3-4 kali makan, tapi yang keluarnya secemput je, yang macam nombor 1 ni. Okay, dia sepatutnya kena nombor 4 ni kena banyak. Okay, lebih kurang 1 kilo. Okay, Kak Ina. Okay, ini daripada artikel-artikel dalam surat khabar.
Okey, maksudnya dekat sini kita jangan ambil ringan masalah sembelit ni. Kan syukur bila kita dah minum kopi, kita dapat macam-macam orang kata healing crisis. Itu yang kita perlu tahu. Kena ambil tahu. Sebab kita kebanyakannya semua tak pernah pun ambil tahu tentang masalah ni. Mungkin baca pun kurang, tak nak membaca pun. Okey, dalam surat khabar pun banyak sebenarnya cerita pasal masalah usus ni. Okey, tak buang air besar boleh membawa maut. Okey, dekat sini. Okey, makanan tidak seimbang punca hidap kanser usus. Memang data tertulis pun, tapi kita tak pernah nak ambil tahu. Okey. Okey, bila okey, ni lagi satu, appendix. Organ yang tiada kegunaannya. Ramai orang cakap tak apa, buanglah appendix ni, tak ada masalah. Okey, sebenarnya appendix ni, organ ni sepatutnya kita kena jaga sebab tugas appendix ni adalah mengeluarkan bakteria-bakteria yang baik. Jadi bila kita dah buang appendix ni, faham-faham je lah macam mana bakteria kita nak membiak. Okey? Jadi kena ambil benda yang lain. Jadi organs ni dah tak ada, dah dibuang dah. Okey. Kita tengok yang ni pula. Cara nak sihatkan perut macam mana? Okey, cuba kita tengok ni. Kan kalau perut kita yang yang sihat. Okey, banyak saraf-saraf kan? Tengok ni daripada usus kecil dengan usus besar dengan tulang belakang ni. Sebab itulah kita perlu minum Coffee CEO supaya kafein yang ada dalam Coffee CEO ni aktifkan semua saraf-saraf ni. Okey, nampak kan saraf ni berselirat-selirat. Okey, kita tengoklah kita punya saraf kita macam mana. Kalau kita nampak, mungkin kita akan takut kot barulah nak minum kopi kan. Baru cari Coffee CEO. Sebab sekarang ni kita tak nampak, kita cuma rasa saja. Okey. Nak sihatkan perut, okey. Ni mesti nombor 1 ni, cukup tak? Mesti cukup 25 hingga 35 gram sehari. Okey, agak-agak serat kita ni cukup ke? 25 hingga 35 gram sehari. Maksudnya dari satu hari lah. Mesti cukup. Okey, cukup vitamin D. Sekejap Kak Nah. Okey. Okey, cukup vitamin. Jangan tangguhkan. Jangan tangguh. Maksudnya sayur sejumlah itulah kalau nak cukup. Cukup. Okey, bersenam. Ini kolonoskopi ni kalau kita rasa kita tak selesa lah. Maksudnya ada yang tak, orang kata apa, yang kita nak ambil tahu. Maksudnya pergilah buat kolonoskopi ni untuk check kot ada masalah apa yang dekat kita punya usus ni. Okey, mesti cukup air. Ini dalam sumber air sihat Julai 2013. Okey. Okey, untuk orang dewasa, kita punya ni cara nak mengatasi. Okey. Untuk orang dewasa 25 macam tadi kan yang slide yang tadi tu 25 hingga 35 gram sehari. Maksudnya 1 kilo sayur ni, 1 hingga 2 kilo sayur. Cukup ke kita makan? Apple 20 ke 30. Mungkin kita makan sebiji je, tak cukup. Okey, probiotics, liver everywhere. Maksudnya kita punya probiotics mesti ada dalam badan kita ni 100 hingga 300 trilion. Rasa-rasa macam mana? Makan buah pun tak nak, makan sayur pun tak nak, probiotik pun tak ada. Macam mana sekarang ni masyarakat Malaysia tak mendapat penyakit yang kronik-kronik? Okay, tiba-tiba je collapse terus dapat stage 4, stage 3. Sekarang ni ramai yang saya dengar stage 4. Okay, tengoklah cara pemakanan masing-masing, cukup ke tak? Okay, kenapa produk Chongho? Kita tengok produk Chongho ada set perut. Okay, set perut dia, fiber, protein dan lactoberry. Okay, fiber harga dia berapa? Kalau orang ada yang belum tengok lagi, fiber kita harga dia RM90 ahli, ada 20 paket. Okay, Jaho soya protein ada RM65 ahli, ada 30 paket. Lactoberry ada RM70, 30 paket. Okay, sekarang kita tengok apa dia punya khasiat dia. Okay, Jaho fiber. Okay, Jaho fiber, serat makanan. Maksudnya nombor 1, dia adalah serat makanan yang lengkap. Okay, dia larut air.
tugas dia adalah membentuk gel dan melembutkan sisa pembuangan dan kenyang lebih lama. Okay, jadi orang nak diet, baguslah amalkan fiber ni sebab dia punya kekenyangan dia lebih lama. Jadi kita tak rasa lapar sangat. Okay. Okay, tidak larut air, menambah isi padu pembuangan, mengurangkan sembelit dan risiko kanser usus. Kalau kita amalkan ni lah jauh fiber kita ni. Okay, komponen lain dalam fiber kita ni ada linzi, mineral dan vitamin. Okay, apa dia kebaikan dia? Okay, kebaikan dia. Kebaikan dia lah ialah kawal gastro usus. Okey, mengawal gula darah, diabetes, mata, jantung, menurunkan kolesterol darah. Maksudnya kita tak payah lagi lah nak makan ubat kolesterol. Fiber kita mampu menurunkan kolesterol ni. Okey, menurunkan triglyceride. Okey, triglyceride ni adalah lemak yang ada dekat kita punya badan. Okey, bila kita ambil ujian, okey, dia akan tulis ni lah. Dia akan ada indeks untuk triglyceride berapa. Okey, menyingkirkan toksin. Membantu proses peristalsis, maksudnya membantu geliang-geliuk dekat usus, memberi rasa kenyang dan membantu mengawal berat badan. Yang mungkin yang nak diet, okay, maksudnya fiber ni bolehlah buat macam lebih lah, dalam 2 ke 3 ke paket lah untuk nak kawal berat badan. Okay, yang ada masalah usus, sekejap kan tak habis. Tak boleh. Okey. Okey. Sekejap. Protein belum? Angkat letak protein lah kan? Protein atas Kak Nah. Ini lactoberry bawah. Atas. Balik semula. Protein. Kak Ina keluar protein ni dekat sebelah Kak Ina ni. Kak nampak apa? Okey. Nampak protein. Protein. Okey. Kenapa kita perlu protein dalam badan? Okey. Ini kita punya Jahur Instant Soya Protein Powder. Okey. Protein orang tak nak, tak suka, tak sedap. Okay, dia rasa tawar kan. Tapi kita kena fikir sekarang ni Jahur Soya Protein Powder banyak membantu kita punya masalah. Okay, kena wajib ada setiap rumah. Okay, apa fungsi dia? Okay, protein ni adalah asas pembentukan sel. Jadi batu bata. Sel nak jadikan satu tubuh badan manusia mesti kena cukup sel, tisu, organ dan sistem dalam sisa badan ni mesti kena cukup. Asas dia mesti kuat. Okay, bila asas ni tak kuat, macam mana kita punya tubuh badan kita nak bagus, nak cantik kan? Jadi protein ni wajib ada. Okay, soya. Okay, apa yang ada dalam protein kita? Ada soya protein terasing. Dia isolated, maknanya singkirkan purin. Okay, 95% lebih mudah diserap oleh badan. Maksudnya 95 ni yang bagus diserap, yang tak bagus dibuang dengan cepat dalam melalui pembuangan lah. Okay. Lepas tu lecithin. Apa tugas lecithin ni? Lecithin tugas dia kuatkan sel dan saraf. Okay, kurangkan timbunan lemak dalam darah dan hati. Maksudnya orang yang ada masalah darah tinggi, kolesterol tinggi, memang kena makan protein ni. Okay, galakkan perkembangan otak. Orang kata bagi fokus lagi perkembangan otak. Ibu hamil, maksudnya ibu hamil ni mula-mula pregnant ambil ni untuk perkembangan otak janin. Okay, cegah Alzheimer. Jadi siapa yang nak kurangkan masalah Alzheimer masa tua nanti, minum protein banyak-banyak. Okay. Apa tugas protein Syonghok? Okay, untuk tumbuh saran. Okay, hasilkan sel darah merah dan darah putih. Hormon, maksudnya hormon dan enzim. Kuatkan immunity, mudahkan pencernaan, awet muda dan berseri. So siapa yang nak awet muda, makanlah protein ni 6 paket ke lebih lah. Okey, dalam protein kita ni ada apa? Ada enzim nenas dan betik. Okey, bantu kenapa ada enzim nenas dan betik ni? Okey, bantu urai protein kepada molekul yang lebih halus dan kecil supaya mudah diserap. Okey. Kena. Okey, lactoberry. Okey, apa tugas di lactoberry? Apa tugas lactoberry kita pula?
Okey. Menggalakkan kesihatan usus. Okey. Memperbaiki keadaan sembelit dan cirit-birit, melancarkan proses pembuangan air kecil dan besar, mengurangkan paras kolesterol. Lepas tu 2 bilion dalam satu kotak lactoberry ni ada 2 bilion bakteria yang baik. Okey, Satu paket. dalam satu paket ni ada 2 bilion bakteria. Betul. Betul. Okay. Anti keradangan dan penuaan. Jadi sekarang ni kita memang masalah utama kita sekarang ni adalah radang. Badan kita terlampau cepat, macam slide yang tunjuk tadi kan, yang merah-merah tu kan. So nak stopkan radang tu, maksudnya lactoberry ni perlu banyak. Okay, menguatkan sistem imun, mengurangkan risiko jangkitan mendapat penyakit dan menghasilkan enzim sintesis dan enzim dan sintesis vitamin. Banyak kelebihan lactoberry kita ni. Okay. Dah. Nampak? Nampak. Okey, set perut ni untuk siapa? Okey, set perut kita ni boleh diamalkan daripada budak-budak kecil pun boleh. Okey, seeloknya umur 2 tahun ke atas Kak Nah. Dari kecil pun boleh. Susu protein ni untuk soya, kalau katalah ibu tak ada susu lagi, nak bantu, boleh guna soya protein kita. Boleh gunakan soya protein ni. Okey, protein kita punya set perut ni senang macam ni je lah. Selamat untuk semua. Okey, selamat untuk semua peringkat umur. Okey, perut sihat, imun sistem kita jadi mantap, jadi susah nak dapat penyakit. Okey, berkesan masa sihat dan sakit. Nutrisi yang sihat untuk satu keluarga. Okey, jimat selamat dan berkesan. Okey, cara macam mana saya bagi dekat anak-anak ni makan untuk nak bagi dia nutrisi yang cukup, sebab diorang ni masalah dia tak cukup ni kan, tak cukup serat. Jadi masalah pembuangan jugalah yang Afia ni, dia memang masalah dia susah nak berak. Yang Aisyah ni dia mudah sikit sebab dia ni suka minum air, yang ni dia kurang minum air. Okey, jadi cara saya nak bagi diorang ni dua-dua ni minum kita punya soya protein, soya fiber ni saya campur dengan mana tahu? Ini satu tupperware ni saya campur dengan air sejuk. Air sejuk Kowe tu kan dia macam rasa sejuk sangat kan. Jadi campurkan fiber dengan protein ni bahagi 2. Seorang sikit. Jadi bila saya buat macam tu memang tak cukup ni. Sebenarnya satu paket fiber dengan satu paket protein ni tak cukup. Sebab dia orang kan 2 orang, jadi bila campur dengan air sejuk memang jadi sedap. Jadi budak-budak memang suka. Bila saya bancuh fiber dengan protein ni, budak diorang ni mesti akan tunggu. Okey, bila dia dengar je goncangan fiber protein ni, cepat-cepat diorang datang. Sebab nak tarik diorang ni campur dengan air sejuk. Memang diorang cukup suka. Jadi sekarang ni kena terpaksa bahagi 3 orang lah pula. Mak dia sikit, anak dia 2 orang. So nanti kena upkan balik lagi fiber dengan protein. Okey, jimat kan? Okey, jimat semua boleh guna dan berkesan. Okey, masa sihat kita bagi lebih. Masa tak sihat kita bagi lebih. Masa orang kata apa, masa okey je tak ada ni sangat, kita limit-limit lah macam mana untuk nak budgetkan benda ni. Okey, tukar kegunaan harian pada pendapatan. Okey, ini dalam untuk seorang je lah. Okey, untuk keperluan seorang. Okey, jumlah untuk sebulan. Okey, satu fiber ni perlu kena ada 2 kotak. Jadi harga dia 180. Okey, protein kena ada 1 kotak, maksudnya satu hari 1. Lactoberry 1 kotak RM70. Jadi jumlah ni semua 225. Okey, PV dia 250 PV. Okey, jadi untuk nak selesaikan masalah nak beli produk ni mahal, okey, kita cerita pada 13 orang.
Okay, 250 PV ni kita cerita pada 13 orang yang nak ikut macam kita, nak sehat macam kita. Okay, PV boleh dapat dalam 3,250 PV. Okay, dapat 16%. Okay, dia punya total income kita sebulan, kalau kita dapat ceritalah pada 13 orang ni duplikatekan apa yang kita punya cara kita pada 13 orang ni pendapatan kita sebulan. Okay, 13 orang ni ikut macam kita, okay, pendapatan kita sebulan ni RM520. Okay, tolak 225 ni kita ada lagi lebihan RM295. Jadi boleh lagi top up nak beli barang lain. Nak beli Lindsay ke, nak beli V-Care ke, untuk keperluan-keperluan yang lain. Okay, ada balance lagi nak simpan ke. Okay, okay, sekarang kita perlu kena ceritalah, okey, sejujur yang mungkin macam mana kita nak membantu orang sihat. Okey. Kat situ, terima kasih banyak-banyak. Saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih VM Safidah Muhammad tentang sihatnya usus untuk sihatkan badan, dan badan sihat, tenaga cukup, maka insya-Allah hati pun sihat dan darah pun bersih. Jadi di sini dalam Shuangho ni sebenarnya banyaklah juga kita belajar melalui najis, bagaimana kita kalau sebenarnya sebelum ni kan saya pun pernah jaga baby, arwah baby saya di ward. Memang di hospital pun, dalam ward pun memang mereka akan sentiasa masuk tu tanya berak macam mana kan, kencing macam mana, kencing pun timbang. Sampai kan tengok najis pun memang kena tengoklah macam mana keadaan najis. Maknanya di hospital pun memang mereka buat macam tu kan. Jadi apalagi dalam Shuangho, sebab kita nak sihat, jadi kita kena perhatikan sistem buangan kita, dan juga setiap apa yang keluar tu kena perhati. Macam contoh saya selama saya dalam Shuangho 6 tahun pun, sebelum ni kalau kita tengok muntah orang lain pun kita rasa geli kan, tapi dalam Shuangho ni kena terpaksa dah kita hadap, jadi tak ada geli dah. Memang kena tengoklah macam mana muntah, macam mana najis kan. Jadi mereka sendiri pun menaruh kepercayaan kepada kita, memang mereka pun akan tunjuk walaupun kita tak minta kan. Jadi kita pun kena tengoklah, dan untuk kita mudah nak konsult mereka sehingga sihat insya-Allah kan. Jadi ada testimoni lagi yang kedua. Tadi tak ada testimoni tadi. Kita buka siapa-siapa yang rasa nak bagi. Kak Nina ada, Kak Nina? Kak Nina Malinda. Malam ni kita tak sempat cari testimoni. Kak Mok ada, Kak Mok? Okay, Kak Ana, Alung share Afia punya kes. Okey, boleh. Okey. Afia diorang ni kan kembar, Afia dan Aisyah. Jadi yang selalunya yang ada masalah ni Aisyah. Bukan Aisyah, Afia. Okey, Afia ni masalah dia, okey, kalau kita nak perhatikan anak kita ni ada masalah ke tak ada masalah, kita perhatikan kedudukan dia punya perut. Okey. Afia ni perut dia lain sikit. Dia macam macam ke depan sikit. Dia tak macam Aisyah, dia punya perut dia lain. Maksudnya dia punya perut tu macam tinggi sikit. Maksudnya mungkin banyak angin lah. So jadi masa dia umur dalam setahun, kan Alung pernah cerita dia kena sawan tu. Okay, masa dia kena sawan tu, dia punya najis dia memang berlendir-lendir. Berlendir-lendir. Lepas tu dia muntah yang tak berhenti. Maksudnya dia muntah tu ada 12 jam sampai badan dehydrate. So that's why dia kena sawan. Jadi masa kita orang hantar dia pergi hospital tu, memang dia punya najis dia berlendir-lendir. Jadi anak yang kalau berlendir-lendir ni jangan ambil ringan lah. Maksudnya kes dia berat.
Okay, anak yang dia punya berlendir, lepas tu dan berbau. Maksudnya memang masalah yang kronik lah. Okay, jadi masa tu Along bagi dekat dia lactoberry. Okay, lactoberry boleh dikatakan masa tu Lindsay pun banyak juga bagi. Lepas tu fiber tak ada kat rumah, bagi lacto. Jadi bila bagi lactoberry, dekat nak habis sekotak, lebih kurang macam itulah. Maksudnya dia kena tu waktu petang sampai bawa ke besok pagi tu lebih kurang nak habis kotak. Lepas tu lendir dia banyak sangat, terlampau banyak. Okay, jadi bila admit hospital, sebab dia kena sawan kan, admit hospital. Bila admit tu masa pagi-pagi lagi, macam Lani cakap lah, akan tanya najis dia macam mana. Okay, najis dia tu dia punya tu macam mana? Keras ke, lembik ke, berlendir-lendir. Lepas tu dia ni sebab bila dia dah cerit-berit yang melampau, lepas tu dia akan muntah. Okay, bila muntah pun berlendir-lendir. Jadi doktor tanya, Puan timbang tak dia punya najis tu? Setiap kali kita nak tukarkan pampers dia, kita kena timbang. Okay, timbang dia punya najis dia, walaupun dia berak kita kena timbang. Lepas tu kencing pun kena timbang. Setiap kali dia tukar pampers kita kena timbang. Okay, lepas tu Alun cakap lah, saya dah timbang dah dia punya kencing tu berapa, dia punya berak tu dia punya tu berapa kilo. Okay, jadi doktor cakap apa? Doktor kata dia punya pembuangan dia tu dengan kiraan yang kita timbang untuk catatan dekat nurse tu, doktor kata seimbang. Walaupun dia cerit-berit banyak, walaupun dia muntah banyak, tapi maksudnya keluar dengan masuk tu seimbang. Jadi doktor kata kalau cara macam ni, kita tak perlu bimbangkan sangat. Cuma kita bimbang dia takut hydrate je lah badan dia. Bila dia hydrate tu yang dia jadi sawan. Maksudnya kita just tambahkan air je. Jadi nak cakap dekat sini, kalau kita masuk hospital yang keadaan yang macam tu, doktor akan bagi ubat, macam ubat untuk nak kurangkan dia nak bagi dia kurangkan dia punya pembuangan tu. Doktor akan bagi dia satu ubat warna orange, suruh dia bagi minum. Tapi Alun tak bagilah ubat tu. Cuma Alun bagi setiap kali doktor bagi yang ubat tu, Alun tukar. Bagi lactoberry 5 paket. Maksudnya kalau duduk kat situ doktor bagi 2 kali, okey 2 kali tu maksudnya lactoberry tu tukar. Yang tu buang. Tapi tak cakaplah dengan doktor benda tu buang kan. Bila dia tanya buat ke? Buat. Tapi tukarlah. Lactoberry tu campur 5. Petang nanti kan bila nak bagi lagi saya cakap lah saya akan doktor kata bagi ke? Bagi. Bagi. Cakap je bagi, jangan cakap tak. Padahal kita tukar je kan, bagi lactoberry campur. Maksudnya 5 paket. Maksudnya lactoberry ni kita bagilah masa bila kan tadi Alun dah cerita kat tadi kan boleh kurangkan radang kan. Jadi lactoberry ni bila anak yang macam tu keadaan dia, kita bagi lactoberry tu lebih pada 10 paket pun tak ada masalah. Maksudnya selamat. Kan? Alhamdulillah lah. Berbanding dengan budak-budak yang lain yang duduk dengan ward yang sama, berak kencing yang masalah macam dia juga, tak menjadi lebih kronik maksudnya. Maksudnya doktor cakap memang fisiologi badan dia memang macam tu. Dia kata bila jumpa benda asing, fisiologi dia secara automatik berlaku. Jadi kita tak perlu takutlah. Yang lain masalah tu jadi lagi yang maksudnya yang tak buat macam Alun buat, jadi masalah lebih kronik lagi. Duduk berminggu-minggu lagi. Kita orang duduk dalam 3 hari je macam tu. Okay, alhamdulillah lah. Okay. So okay. Tak ada dah. Tak ada Okay, ada masa lagi 5 minit. Boleh buka lagi Lani? Atau Lani sendiri nak share? Lani sendiri. Jadi terima kasih Alun. Mungkin Kak Ina dah kot untuk penutup ni bagi semangat kan, sebagai pesanan, sebagai memberi semangat yang lebih lebih jitu. Okay, boleh. Okey. Silakan Kak Ina.
Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, apa khabar semua? Kalau Baik. tengok kat sini ada 30 orang tetamu kita. Dari ada yang Baik, kenal, ada yang tak Alhamdulillah. kenal kan? Okey. So bagi yang tak kenal lagi, so orang panggil Kak Ina lah. Nama Haslina binti Rusti. Jadi Kenal. Kak Ina malam ni taklah berapa good condition sebab kami satu keluarga baru diuji lagi dengan masalah kesihatan. Selepas kami balik dari Kelantan, satu keluarga demam. Lepas seorang-seorang. Dan bila diuji memang kena demam COVID lah. Kan? Cuma bertuahnya kita sebab kita faham produk dan kita ada produk dalam rumah. So sebaik saja demam tu tak test pun memang dah pakat makan linzi. Kiranya hari ni hari yang keberapa? 13-14 hari. So 15 kotak wakil tu buka lah. Kan? Untuk recover satu keluarga. So jadi kat sini pengajarannya kita kena sentiasa dalam keadaan bersedia sebab kita tak tahu bila kita nak diuji. Pada Kak Ina rasa sangat bersyukur. Orang kata Allah nak bagi natural immunity kat kita. So orang kata immune system yang semula jadi, yang esok-esok bila ada kena COVID ke apa ke, kita dah kuat dah sebab kita dah ada yang natural, yang datang dengan sendirinya yang memang kita tak minta dah datang pada kita fight dia jadilah. Immune system tu. So ini satu benda yang sangat baik. So jadi cuma bersedia tak kita kalau kita diuji macam ni. Macam Kak Ina satu keluarga besar. So habis semualah. Last kali Abarun. So cuma mak Kak Ina belum betul-betul recover dan masih dia maybe sebab faktor usia makan linzi pun tak berapa nak makan sangat dan dia masih positif cuma dah melebihi 14 hari dia dah tak boleh menjangkiti lah. Melebihi 14 hari ni tak boleh jangkit dah. Cuma kami tengah berusaha untuk dia recover. So jadi antara yang kita kena sentiasa ada dalam rumah ni adalah produk yang mencukupi. Jadi buatlah stok. Sebab ketika kena tu kalau tak ada produk teruk jugalah. Tapi nasib baik Kak Ina memang banyaklah juga Kak Ina standby untuk downline untuk grup. So jadi buka je kira meja yang Kak Ina duduk ni kat depan tu bersepah lah dengan produk. So Kak Ina kata makan je siapa yang rasa tak okey makan. Tapi alhamdulillah semua boleh katakan satu malam recover. Esoknya dah baik. Tapi sebab ramai sebab tu dia drag sampai 2 minggu. Itu pengalaman terbaru Kak Ina. Jadi untuk malam ni ada masa lagi sikit. Kak Ina nak share kejap mana topik yang boleh dikongsi. Inilah kodnya. Nampak tak? Kak Ina nak share tentang yang Kak Long cerita tadi. Sebab ini satu benda yang penting bagi Kak Ina untuk you all faham. Kak Ina buat cepat-cepat benda ni. Baik, terima kasih dah. Ini. Sepatutnya topik Syaizat tadi, kalau you all nak lebih detail, kita boleh buat yang plan one-on-one yang lagi detail lah. Tapi WM Syaizat tadi dia cuma kongsi secara keseluruhan apa dia plan satu-satu tu. Itu satu pendekatan yang baik. Okey, kat sini ya. Okey, tadi Along kata kita guna soya, fiber, lactoberry pun boleh cukup 200 PV kan. So benda ni sangat penting untuk kita buat untuk diri kita. Sebab ini adalah keperluan minima dalam menjaga kesihatan kita. So 200 PV ini tak semestinya kalau peringkat mula sebab kalau kita ambil soya, fiber dengan pollen, soya, fiber dengan lactoberry macam kalau satu keluarga tu macam tak berapa cukup. So kita boleh tukarlah. Okey, fiber mahal sangat, ambil kopi dulu. 3 kotak kopi ke 2 kotak kopi sebab kopi ni boleh minum satu keluarga. Jadi you mainlah mana kombinasi yang bagus untuk keperluan diri dan pastikan kita ada benda ni tiap-tiap bulan. So kalau kombinasi yang kita kira ni 206 PV. Dan berusahalah mencari sejumlah
lebih kurang 15 orang kawan yang sependapat dengan kita. Sebab kalau kita nak tunggu, orang kata macam sekejap. Kalau kita nak tunggu diuji baru kita nak berusaha, kita tak larat kot. Sebab kalau kita dah sakit, macam mana? Diuji masalah kesihatan, macam mana kita nak berusaha untuk mendapat beli benda ni? Sebab tu sebelum kita diuji tu, sekarang ni, belum sakit ni, kita guna dulu kat kita 3 kotak kopi, 1 soya, 1 lekto atau whatever lah sejumlah 200 PV, kita keluar bercerita dengan siapa saja. Kenapa kita kena cerita tu? Sebab kita nak bagi maklumat dan nak cari orang yang sependapat dengan kita. Sependapat dengan kita untuk jaga kesihatan. So kita usaha, sebab ni bisnes kita nak dapat makan dengan mewahnya untuk keluarga kita, jadi kita keluar cari. Benda ni kalau kita tak cari, tak jadi. So yang Kak Ina buat warna biru ni, kalau you kira ada 15 orang. Campur diri kita ni 16 orang. So dia akan memberi jumlah 3,200 mata lah kalau kita ambil ngam-ngam. Yang ni kalau kombinasi ni 206, kombinasi ni 212. Mana-mana. Kalau 206 ni harga dia 268. Yang ni 275. Kita ambil mana-mana yang bersesuaian dengan kita. Tapi kita amalkan secara istiqomah. So kalau kita cari 15 ke 20 orang, memang kita boleh dapat duit RM512. RM512 memang kita boleh beli ini 2 kali ganda lah. Untuk kegunaan keluarga. Bermula dengan macam tu. Okay, ini step pertama. Ini melibatkan diri kita. Jadi tak ada alasan yang kita kata, oh tak ada orang nak. Tak ada alasan tu. Sebab kalau kita nak, kita cari orang yang nak. So dia akan timbul benda ni. Okey. Seterusnya, kalau kita dah berjaya buat yang grup pertama tadi, so kita membuat lagi grup yang kedua. Grup yang kedua ni maybe datang dari ahli kita yang nak buat atau kita buat sendiri. So kuning ni kita, kuning ni pun kita. Kalau tak ada orang nak buat. So maksudnya jumlah ahli kita sekarang ni telah menjadi 30 orang. Tapi ini kita nak, kita buat. Jadi boleh jadilah. Kalau orang tanya Kak Ina susah ke senang ke nak dapat 30? Nak jawab macam mana? Bukanlah susah sangat, tapi bukanlah senang bercakap tu orang nak. Pada Kak Ina, walaupun ia susah, tapi lebih susah kerja dengan orang lah. Sebenarnya ni kita kerja sendiri tau. Kita keluar, kita happy je. Keluar kita jumpa orang, kita bersembang dengan orang. Kalau kita buat full time, kita keluar memanjang. Lama sekarang dah boleh keluar. Hari-hari target lah. 1 kawan, 2 kawan. Ataupun guna je WhatsApp pun tak habis pun. Kak Ina bercerita hari-hari. So sebab ini memang kerja kita sejumlah 30 orang. Kalau situasi ini berlaku, kalau satu grup ni saja tadi 512. Kalau situasi ini berlaku kan, kalau kita tengok. Kalau ini kita kata ahli kita. Bila ahli kita tolaklah 512. So kita dapat 768. Tapi kalau ini bukan ahli kita, memang kita akan dapat 1280. Kalau ini kita buat semua 15 kat sini, 15 kat sini, kita akan dapat 1280. Tapi kalau ini ahli kita yang buat, maka kita dapat 768. 2 bulan kita beraktiviti, kenaikan 768. Pada Kak Ina, ia satu pencapaian sangat hebat. Tak ada kerja yang boleh naik gaji dalam masa 2 bulan RM768. So jadi nak dapat kenaikan RM768 ni pun, mestilah effort dia pun sangat hebat. Tapi percayalah, kalau kita buat, kita akan dapat. Okey, ini kalau ada seorang lagi ahli kita nak buat. Ataupun kita buat grup yang seterusnya. Maknanya 15, 45 orang. Kalau kita buat grup yang seterusnya, maksudnya kita dapat 2,304. Kan dah boleh beli 270 linzi yang 270, linzi yang 580. Jadi simpanlah stok kat rumah tu. Sebab musim sekarang ni, kalau kita demam, kalau kita ambil ringan, contoh macam demam biasa, sedangkan maybe kita kena virus. Kalau kita anggap demam biasa, kita tak cepat-cepat membantu keluarga kita, mungkin virus tu pergi kat otak koma aja tiba-tiba. Sebab tu Kak Ina tak anggap demam biasa. Kak Ina anggap maybe demam virus. So Kak Ina terus satu keluarga bagi makan. Tapi untuk macam kita bertindak dengan lebih orang kata, bila kita tahu ni lebih serius, kita akan bertindak dengan lebih serius tu, Kak Ina buatlah juga saliva test. So bila buat memang positif lah kami.
So jadi bila dah tahu positif tu, lagilah serius kita akan makan produk. Tapi kalau kita tak buat test tu, maybe kita makan tak seserius sebelum ni. Jadi eloklah kita test pun. Tapi kalau kita tak perlu pergi hospital. Sebab kita ada barang kat rumah dan kita boleh makan satu keluarga kita. Sebab itulah, kalaulah kita dah buat ni, kita dapat 1,280 ke 2,304 ke, beli simpan untuk kecemasan. Simpan dalam rumah tu. Eli 2 kotak wakil tu, 2 botol Lindsay yang 270, 2 kotak Lactoberry ke. Sebab kita tak tahu bila boleh berlaku. Tambah sekarang anak kita dah pergi sekolah. Pergi sekolah, jumpa kawan lah, jumpa cikgu lah, balik rumah. Tiba-tiba batuk demam sesama. Macam mana? Jadi, bersedia sentiasa. Tak ada duit, buat macam ni secara serius. Kalau berlaku kumpulan yang macam ni, kita dah ada 1,280. Kalau 2 kumpulan ni datang daripada ahli kita yang buat juga. Tapi kalau ahli kita tak buat, 2,304. Tengok. Jadi tak payah fikirlah orang nak ke tak nak. Kita buat, kita dapat lagi banyak. Okey? Tapi yang ni dia nak bagi tahu kita buat kumpulan ni saja. Tapi income kita makin bertambah. Kita tengok seterusnya. Kalaulah kata berlaku 2 kumpulan yang baru. Maksudnya yang ni 15 orang, yang ni 15 orang, yang ni 15 orang, yang ni 15 orang. Dan kita kekal 15 orang juga. So kat sini akan membentuk 16,000 mata. Sudah pun was manager. Kan? Dah pun was manager masa ni. So kita bertengok income kita di sini. Dah RM2,432. Jadi kalau betul-betul lah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Kalau betul-betul kita buat. Jadi tak ada alasan yang kita kata kita tak ada duit lah nak makan Lindsay bila diuji masalah kesihatan. Sebab tu Kak Ina selalu kata, macam kami pun, produk banyak sangat dalam rumah. Kak Ina cakap betul. Nak berapa banyak ada. Tapi bila you sakit, nak telan pun Masya Allah. Ni buka Lindsay 10 biji ni pandang. Wakil tu bancu YKK ni. Masya Allah dengan pahit mulutnya. Dengan tu ada depan mata tau. Bila you sakit, Masya Allah. Bercinta jugalah. Nak boleh pujuk anak-anak makan. Sebab apa? Semua mulut dah pahit kan? Tapi sebabkan semua nak sihat, paksalah makan. Kalau yang tak tahan YKI dengan YKB tu terpaksalah mak dia ni berjaga berbulan kapsul. Janji nak bagi makan juga. Telan kapsul ni dia orang naklah sikit daripada bancuh tu. Jadi maksudnya walaupun dah ada barang, kalau you sakit, Masya Allah, sangat sangat perit untuk menelannya. Sebab tu kalau boleh, kita telan tu sentiasa lebih awal. Kak Ina rasa Kak Ina boleh tengok anak Kak Ina yang mana cepat recover yang tak. Yang mana selalu makan produk, memang cepat. Yang diorang kecil ni memang tak pernah miss. Satu malam je betul berlari. Lepas tu yang abang tu, kalau dibandingkan diorang tu, yang tingkatan 1 tu memang suka minum kopi, suka buat shake. Dia pun tak tumbang teruk. Yang seorang lagi kena paksa-paksa, dia teruk sikit. Kan kita boleh nampak. Jadi maksudnya kalau kita amalkan hari-hari, proses recovering kita tu lebih cepat. Okey? Jadi buat benda ni untuk dapat duit supaya kita boleh beli produk Syahor untuk simpan dalam rumah sebagai kegunaan kecemasan, dan kalau ada lebihan lagi kita beli untuk kita sama-sama guna hari-hari the whole family. Sebab keadaan sekarang ni kita hidup dengan orang kata virus yang sangat ganas. Mungkin kita dapat varian Delta ke varian apa kita tak tahu kan. So sebab itulah kita kena ada. Jadi sebelum sakit buat benda ni. Okey. So ini kalau kita ada wise manager, macam mana kalau kita nak orang kata kalau yang sebelah sini tadi kalau kita tengok dah 16,000 mata. Dah wise manager. So wise manager kan kita boleh layak dapat bonus kepimpinan. So sebab itulah kita kena tahu juga cara macam mana kita nak dapat bonus kepimpinan tu. Okay, untuk jadi wise manager, paling kurang kita capai benda ni 13,000 ke macam tadi 16,000 ke 2 bulan berturut-turut. Ataupun kita ada satu downline yang agresif, dia capai 13,000, kita buat 6,500. Ataupun kita ada 2 downline yang sangat agresif, kita tak buat apa-apa pun, tak apa. So situasi ini kita 3 orang ni wise manager. Ini 2 orang ni wise manager. Tetapi kena 2 bulan berturut-turut. Tak kisahlah ya bulan pertama yang ni, bulan kedua yang ni.
ataupun 22 bulan macam ni, ataupun 22 bulan macam ni, ataupun 22 bulan macam ni. Tapi 2 bulan berturut-turut. Itu syarat untuk kita dapat title was manager. So, tapi untuk dapat 28%, kalau 13,000 mata ni kita memang dah akan dapat 28%. Okey, so bila kita dah dapat was manager, kita boleh pergi seminar kepimpinan was manager baru ni 2 hari 1 malam di One World Hotel. Kat sini kita akan belajar dengan lebih detail. Cuma buat masa ni kita tak buat lah disebabkan oleh keadaan sekarang ni. So seminar ni dibatalkan dulu. Okey, dan kita boleh seminar luar negeri, ini pun kita dapat cash 10,000. Kalau diamond dapat 11,000. So kita dapat pada bulan 9 lepas. Kalau kita, sebab kita tak boleh pergi trip. Tapi tak apa. Yang penting macam mana nak jadi was manager tu. Dan nak dapat duit agar kita boleh makan. Okey? Okey, cara kiraan dia. Kena tunjuk sikit yang ni. So kalau kita dapat macam tadi 16,000 je sekali 28%. Tapi kalau kita dapat 19,500, kita tolak 13,000, kita kali 6.7%. Kita dapat tambahan RM435.50. Ataupun komputer akan restructure macam ni. Maksudnya 13,000 dengan 6,500. So campur dua ni tolak 13,000 kali 6.7%. Okey. Dan boleh, kalaulah kata nak mudah, kita boleh, yang ni kita boleh terbalikkan macam ni. Kita selalu guna teknik ni lah. 6,500 kali 6.7%. Terus dapat 435.50. Ia lebih mudah. Okey. Okey, itu keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, so maybe kita ada dua downline yang sangat agresif. Jadi komputer akan restructure macam ni. Jadi 13,000 ni kali dengan 6.7%. So situasi ini kita dapat RM871. Jadi di sini seolah-olah kita ada satu rumah kondo. Bila kita ada satu grup yang membentuk 13,000 PV. Kalau ada, kalau tak ada pun tak apa. Kita buat sendiri 26,000 ini. Tetap dapat RM871. Sebab tu masa Kak Ina mula-mula start dulu, Kak Ina tak kisah pun. Ada orang nak ke, ada orang tak nak. Sudah capai 13,000, Kak Ina fikir macam mana nak capai 13,000 yang seterusnya. Macam mana nak capai 13,000 seterusnya. Dan akhirnya akan ada orang ikut kita lah. Okey, so far okey ke? Ada siapa nak tanya? Kak Ina tak bercadang nak cerita panjang, sampai 11 suku cukuplah. Ada siapa nak tanya apa-apa? So far? Tak ada. Tak ada. Okey, kalau tak ada. Okey, lagi satu, kalau you all nak belajarlah kepada leader-leader yang mula nak ambil tahu dengan lebih detail. Dalam buku kiraan bonus kita tu, you all pernah perasan tak? Dipanggil full entitlement dengan partial entitlement. Penerimaan keseluruhan jumlah, penerimaan sebahagian jumlah. Cara kiraan dua situasi ini. Pernah perasan tak? Lani pernah tengok tak? Nizam ke? Pernah tak tengok dalam buku kita? Apa maksud full entertainment penerimaan keseluruhan jumlah, partial entertainment penerimaan sebahagian jumlah? Pernah tak baca? Pernah. Pernah. Okey, so ini ada dalam kiraan bonus ada makna dia lah. So kalau kita faham ni, so kita boleh explain dengan lebih detail lah bila kita cuba menganalisa perkembangan grup downline kita. Kalau belum tengok, boleh tengok. Okey, so tadi kita tunjuk sampai 16,000 mata kan. So sekarang ni kalau situasi ni kita tengok 3,200, so ini akan jadi 16,000 kot yang ni. Kena buat macam ni. Okey, tadi 6,400, 6,400, 12,000, okey 16,000 mata. So katalah salah satu kumpulan kita dia juga membentuk 3,200. So ahli dia jadi 9,600 situasi ini. So jumlah PV kita keseluruhan kat sini adalah 22,400 mata. 22,400 mata. So 22,400 mata ni 28%. So kita dapat 6,272. Tapi kalau ni grup-grup yang memang leader kita buat, so kita tolaklah 512, 512, 512. So yang ni 9,600 ni kali dengan 24%. So dia kita dapat 2,304. So jadi jumlah ni kita tolak semua ni kita dapatlah bonus prestasi kita RM2,432. Okay, situasi ini kita layak dapat 6.7%. Sebab 22,000.
So 22,000 tadi kita boleh restructure jadi macam ni. Ni 9,006. So ini tadi tak cukup 200 kot. Sebab tu jadi 13,000 dengan 9,400. So sebesar ini punya network, untuk kira 6.7%, kita kumpul dia macam ni. Jadi kita cuma dapat yang ni je lah 6.7%. So tambahlah dengan RM2,432 ni. Itu pertambahan dia. Kalau kita kira bonus prestasi. Leadership bonus 6.7%. Jadi jumlah dia kita dapat kat sini adalah RM2,432 tambah dengan RM629.80. So kita dapatlah RM3,061.80. Okey. So kita tengok kat sini, benda ni kita duplicate je tau. Maksudnya ada kawan nak buat, kita sit down dengan dia, kita cari ahli dia. Siapa yang nak buat? Dan kita duplicate. So benda ni, kalau benda ni duplicate lagi 2, dia pun jadi vice manager. Kita tengok seterusnya sikit lagi. Okey, yang ni kita tengok, ni gambar yang sebelah tadi. Yang ni satu grup ni duplicate 2 orang, ni kita punya grup kekal macam ni. So kalau ada satu membentuk 13,000. So yang ni maksudnya yang ni 22,400 lah keseluruhan, tapi tak ada satu pun 13,000 tau. Yang ni 3,200, yang ni 3,200, yang ni 3,200, yang ni 9,600, kita punya pun 3,200. So jadi jumlah keseluruhan adalah 22,400. Okay, so kalau kita kira yang 28%, 2,432. Tapi kalau dalam network kita ni ada satu yang membentuk 13,000, yang ni memang kita tak kira 28% lah. Kita kira 28% yang ni je. So dapat 2,432. Tapi dalam kiraan 6.7%, benda ni kita restructure macam ni. Dapat tak? Yang sebesar ni restructure macam ni. Yang kuning 2 ni adalah yang circle ni. 22,400, maksudnya dia akan jadi 13,000, 9,400. Macam tadi, yang 13,000 tu yang ni. So dalam kiraan 6.7%, yang ni dua-dua lah kali 6.7%. Jadi 2,432 tambahlah yang ni kali 6.7%. So kita akan dapat 1,508 tambahan. So kita dapat RM4,956. So situasi ini kita tengok, kita belum senior tau. Kita belum senior tapi dah dekat 5,000 income kita. Okey. So ini maksudnya timbul 13,000. Kena nak nampakkan kat sini. Kuning 2 ni adalah yang circle besar ni. Macam tu kalau kita nak buat kiraan yang lebih mudah dalam kira 6.7%. Okey? Okey, kalau kita tengok, kita buat lagi 2 ni. Jadi kalau kita ringkaskan ini, dia jadi macam ni. Kuning ini adalah circle besar. Biru ni adalah yang tambahan ahli kita yang 13,000. Situasi ni kita adalah senior VM. Tapi 6.7% dia yang ni je lah. 13 tambah 13 tambah 9,400. 28% dia yang ni. Samalah macam kiraan tadi, kita dapat 2,000 something tadi kan, RM2,432. 6.7%, ini 871, 871 ni 629.8. Jumlah kita RM4,803. Okey, so ini kita senior vice manager. Kita tengok seterusnya. Okey, seterusnya. Okey. Ini masih grup yang sama, cuma kena tambah lagi satu grup yang membentuk kira 9,000, 369, 13,000. Yang membentuk 13,000. Ada 3 grup. So, daripada sini, kita nak ringkaskan, dia akan jadi macam ni. Bagi orang yang kali pertama, peninglah sikit. Tapi you akan kena tengok color ni. Yang kuning, yang grup besar ni, ni 2. Yang ni, yang kuning ni. Okay, yang biru 2 tu yang ni kat sini. So, yang kuning ni, 28%, 2,432. So, semua ni 6.7%. Jadi 2,432 tambahlah 3,242. Macam itulah kiraan seterusnya. Okey. So kalau kita tengok kat sini, kita sekarang ni adalah sini lagi. Sebab 13, 13, 13, 13. Tapi sini maksudnya kita dapat 4%. Dalam hal ni kita tak dapat sebab kita tak ada second line. Kita tak ada second line. Nak dapat 4%, kita kena ada second line. Okey, so jadi kat sini, kalau timbul second line macam ni, kan timbul second line macam ni. Sekarang gambar dia sama macam ni, tapi ada second line. Baru kita layak dapat 4%.
Dan kalau kita buat lagi 1.13, kita layak dapat 2.7%. Sebab itulah dalam kita membina network, kita kena membina secara melebar dan secara mendalam. Jadi asasnya tetap guna 3,200 mata ini. You tengok dekat sini ya. Tengok dekat gambar ni. Okey, kat gambar ni bermula dengan kita buat 3,200. Lepas tu kita buat lagi 3,200 kalau dah orang tak nak. Kita buat lagi 3,200. Kita buat lagi 3,200. Dan sini pun 13,000 ini bermula dengan 3,200, 3,200. Jadi setiap 3,200 ini, ahli kita 15 orang. Dan setiap satu ahli tu, kita ajar dia kegunaan sendiri, at least 3 kotak kopi ke, 1 lactoberi, 1 soya macam tu. Supaya setiap ahli kita ni faham. So akhirnya dia akan membentuk duplicate. Sampailah kita jadi gold diamond. Okey? Untuk detailnya nanti kita sembang lagi topik ini seterusnya. Ini topik Kak Ina selalu bincang macam mana nak buat kiraan nak nampak 6.7% 4 dengan 2.7. Sebab tadi plannya Ustaz Syah buat sampai 28% dalam kiraan plan 111. Tapi Ustaz Syah buat secara overall bolehlah, tak ada masalah. Itu pun okey. Okey? So far, ada apa nak tanya? Sebelum Kak Ina stop sharing. Okey, kesimpulan daripada apa Kak Ina nak cerita ni, kita mesti sentiasa dalam keadaan bersedia. Jangan fikir orang nak buat bisnes atau orang tak nak buat bisnes. Tanya diri kita nak buat tak? Kalau kita nak buat, buatlah, hayunlah. Buat sampai macam mana kalau kita selalu cakap, dah buatlah, dah ceritalah, tapi orang tak nak. Cuba tanya, dah buat, dah cerita tu sampai mana? Sampai berapa tinggi usaha tu? Pada Kak Ina, kalau you all tak menangis dalam menjalankan perniagaan Syahor ni, belum buat betul-betul. Bila menangis tu maksudnya, kita dah jumpa, kita dah berusaha. Kadang-kadang tu masih belum berjaya. Kita menangislah kan? Kadang-kadang kita jumpa orang marah kita, orang kata macam, selalunya kalau level-level Kak Ina ni semua cakap low class business lah. Buat dah ada professional business, kerjaya pun buat benda ni. Kadang-kadang kita rasa sedih lah. Sedangkan kita tahu family dia tu anak masalah eczema. Tapi disebabkan kita dah seharian bercerita sana sini, keletihan tu kita dah rasa, dia boleh mengeluarkan air mata dalam perjalanan kita balik malam-malam tu. Kalau you dah boleh sampai tahap tu, memang you dah usaha gila-gila punya. Tapi kalau belum, jangan mengeluh. Orang tak nak tu, you tak usaha lagi. Sampai macam tu. Sebab Kak Ina sendiri merasai sangat penat menjalankan perniagaan Syahor. Dan kejayaan tu makin hampir dan makin hampir. Sebelum rasa penat tu, macam masa was manager nak naik ke satu level tu, masa tu rasa macam tak tahu nak buat apa. Sebab apa? Bercerita orang tak nak. Tapi rupanya teknik kita tu tak berapa betul. So kita terus buat. Sampai suatu hari tu rasa sangat penat. Masa tu baru Kak Ina kata, oh inilah kepenginatan yang diceritakan oleh diamond-diamond yang dah berjaya. Dari situlah Kak Ina terus memenatkan diri. Dekat situlah barulah nampak kita makin mudah. Dan akhirnya berjaya. Kalau sampai keadaan sekarang, walaupun dalam keadaan COVID macam ni pun, income tak jatuh pun. Tak keluar pun. 2 minggu kira tak bergerak lah kan. Dari 30 hari bulan balik Kelantan, hari ni tak keluar-keluar rumah, tak sangat bercerita sebab condition kita tak bagus kan. Tapi hari ni punya PV diamond dah. Nampak tak? Tanpa buat apa-apa, PV diamond dah dapat dah hari ni. Baru 12-13 hari bulan. Jadi itu adalah hasil kepenatan dululah. So jadi kena buat sampai macam tu. Jadi soal, kita harap apa yang kita share ni dapat memberi satu motivasi kepada rakan-rakan untuk terus berusaha menjalankan perniagaan Syahor ni. Pada Kak Ina, perniagaan Syahor ni taklah mudah, tapi taklah susah. Yang lain lebih susah. Kita ni mudah saja. Cuma kita kena lakukan benda ni berulang sampai kita jadi sangat expert dan sangat pandai. Dan akhirnya ia menjadi sangat mudah. Tapi sebelum tu susahlah dulu.
buat apa pun sebab kita nak polish diri kita. Tapi walaupun ia susah, benda lain lebih susah. Berusahalah bersungguh-sungguh untuk at least mencapai title diamond ke, double diamond ke, untuk dapat income 20-30 ribu monthly. Barulah kita diuji kesihatan tu, kita macam tak kata ambil je makan tanpa fikir panjang untuk jaga kesihatan kita. So that's all. So Kak Ina harap dapat memberilah sikit sebanyak cara agar you all tak give up dan terus berusaha. Walaupun penat, walaupun rasa orang tak nak ikut, tapi percayalah, itulah jernih dan akhirnya you akan rasa betul. Kepayahan itu membuatkan kita lebih expert dan akhirnya kita lebih dekat dengan kejayaan. InsyaAllah. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Ina atas perkongsian yang penuh bermotivasi. Memanglah rasa nak kata susah tak susah, tapi nak kata senang bukanlah senang. Tengok macam Rani sekarang pun special ni pun bertahun ni. Memang bertahun lah kan nak naik diamond tu, memang rasa nak kan. Macam mana Yuli, dan kita nak tapi nak naik dari step tu sebenarnya masa awal-awal dulu memanglah rasa nak dapat VM tu memang ni, tapi masa tu tujuan untuk kesihatan arwah anak lah kan. Jadi Rani pernah rasa nakkan duit yang lebih, cuba jual kopi tu, buka jual lus. Jadi bila kita jual lus tu, bagi orang rasa masa tu mengajar memang sedih lah nak dapatkan duit lebih untuk arwah anak. Jadi nakkan produk yang tinggi, nak kata tak bersedia pun sebab kita memang masa tu bukan kenal Chuang Ho pun, baru je nak kenal kan. Jadi kalaulah sekarang, sebab tu Lani kata kalaulah sekarang Lani abaikan pengalaman yang dulu yang mula-mula kenal Chuang Ho, memang Lani akan rugi selamanya sebab memang dah lalui pengalaman yang perik, yang sangat perik. Jadi kalaulah Lani abaikan, memang Lani akan merugikan diri Lani sendiri dan juga keluarga. Sebab itulah Lani nekat, walau apa pun halangan, walau apa pun cabaran, kita mesti teruskan. Yang naik turun tu Allah saja yang ni, tapi kita mesti nekat dan kuatkan hati kita. Itu adalah satu proses. Naik turun tu satu proses, pelajaran. Ya. Cuma kita turun, mesti nekat macam mana kalau turun macam mana nak kukuhkan network you. Kalau naik maybe ini teknik yang betul, macam mana nak ajar downline naik, macam tu. Itu adalah satu proses. Jadi sekarang ni alhamdulillah kita kiranya statik dan nak naik lagi lah untuk mudahkan lagi keperluan untuk tubuh badan kita, untuk keperluan downline dan bagi semangat bagaimana kita lalui, biarlah downline kita pun boleh lalui sebagaimana yang kita rasa sebelum ni. Jadi kesusahan tu sebenarnya akan mendapat kebahagiaan di masa depan kita sebenarnya. InsyaAllah sama-sama ya. Jadi terima kasih dan untuk malam ni kita tangguh dulu majlis kita yang penuh bermakna ni dengan suratul Asr dan juga kafaratul majlis. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin.